Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi membawa maksud keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu cita-cita. Hala tuju pula ialah sesuatu yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Kerajaan telah memperkenalkan satu standard iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang dikenali sebagai SKPM untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, pengurusan, pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan terutama di sekolah. Antara faktor yang terlibat dengan peranan pembentukan kemenjadian murid itu ialah pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, kurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid serta penglibatan komuniti dalam pendidikan. Pada tahun 2010, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengambil langkah dengan menggubal satu standard kualiti dan komprehensif iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan dan mengekalkan taraf pengurusan dan pembelajaran di sekolah. SKPM ini dijadikan panduan oleh semua sekolah maupun guru untuk mengurus pembelajaran dan pengajaran mengikut keperluan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Melalui penilaian SKPM 2010, kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti. Seterusnya, tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Hal ini dapat membantu guru untuk membantu lebih ramai murid yang tidak melepasi standard yang diperlukan oleh kerajaan. Saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan standard yang terkandung dalam SKPM iaitu Standard 4 Pengajaran dan Pembelajaran. Guru merancang proses PMP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Antara aspek yang dinilai dalam Standard 4 ini ialah guru bertindak sebagai perancang kepada aktiviti PDPC yang ingin dijalankan untuk memastikan kesediaan yang rapi dalam melaksanakan PDPC. Seterusnya, guru bertindak sebagai pengawal iaitu memerhati bagaimana pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Kemudian, guru bertindak sebagai pembimbing yang bersedia untuk menjawab segala persoalan yang ditanya murid-murid untuk membolehkan mereka menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Kemudian, guru sebagai pendorong yang memberi motivasi kepada murid untuk meningkatkan semangat mereka dalam pembelajaran. Akhir sekali, guru sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid itu sama ada pada tahap yang tinggi atau Okey, terima kasih Disa. Pertamanya seperti mana yang kita tahu, kita mengharapkan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia mempunyai satu standard. Satu keadaan yang di mana mereka mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Tetapi seperti mana yang kita tahu, semua sekolah di Malaysia tidak mempunyai elemen-elemen yang sama. Mereka mempunyai ada perbezaan-perbezaan disebabkan oleh jenis sekolah itu. Tetapi pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan standard tinggi kualiti pendidikan pada masa itu tahun 2001. Dengan harapan kita ada satu sistem penilaian kendiri sekolah yang menentukan standard yang ada pada setiap sekolah. Dan bermula daripada di situ berlaku perubahan-perubahan, penambah-penambahbaikan disebabkan oleh tuntutan-tuntutan kepada pendidikan di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Dan SKPM berlakulah perubahan-perubahan daripada STKP tadi kepada SKPM sekolah edisi pada tahun 2003. Lepas itu berlaku lagi perubahan-perubahan disebabkan oleh tuntutan penambahbaikan, maka berlaku perubahan pada SKPM 2010. Dan pada tahun 2017 kita di Kementerian Pendidikan kita memperkenalkan SKPM G2, di mana di situ konsepnya ialah kita melihat kepada bagaimana instrumen itu lebih kepada bagaimana sekolah itu mengaudit diri mereka sendiri. Tetapi selepas pada kita mendapat respon daripada sekolah berdasar kepada program-program yang kita buat, kita dapati SKPM
PNG tu juga masih lagi perlu dibuat perubahan. Dan kita telah membuat bengkel bersama dengan rakan-rakan strategik. Dan dalam bengkel itu diputuskan kita mesti bergerak ke satu lagi WC yang baru, iaitu SKPM di SK Quality at Sekolah. Okey, jadi berdasarkan kepada itu kita telah membuat perbincangan dengan 3,400 buah sekolah dan 144 PPD. Dan kita mengharapkan SKPM Quality at Sekolah ini merupakan WC yang terakhir yang menempati tuntutan-tuntutan perubahan-perubahan kedinamikan dunia pendidikan sekarang ni. Sebagai contoh, kalau katakan masa tahun 2020, 2021 Malaysia ataupun dunia dilanda dengan pandemik COVID-19, pandemik 2019. Jadi ada elemen-elemen yang perlu kita sesuaikan dengan sistem penilaian kita itu. Jadi dengan itu kita rasa perlu kita membuat perubahan itu. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPPM, menurut Al-Jamali, memberikan takrif pendidikan sebagai proses membentuk tabiat dan sikap seseorang dalam berbagai-bagai aspek kehidupan, sama ada rohani, jasmani, akal, akhlak maupun sosial, supaya dapat mengabdikan diri kepada Tuhan. Pendidikan juga terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan secara formal di mana murid-murid belajar di dalam kelas dan mempunyai skema pembelajaran, manakala pendidikan secara tidak formal ialah pendidikan awal yang diberikan oleh ibu bapa sewaktu di rumah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mewujudkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015 untuk melahirkan model insan bertaraf dunia. PPPM mengambil kira aspirasi serta dasar dalam laporan pendidikan terdahulu. Contohnya, Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979, Akta Pendidikan 1996 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga PPPM dirangka berasaskan objektif memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian yang dinamakan equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Dan yang terakhir, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuklah perubahan utama dalam KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam.
akan mengupas dengan lebih mendalam lagi 5 aspirasi sistem pendidikan negara serta implikasi terhadap guru sebagai jiwa pendidik. Yang pertama, akses kepada kejayaan. KPM berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas. Ini bermakna keciciran murid dapat dikurangkan. Untuk mencapai hasrat tersebut, KPM perlu memberi peluang pendidikan kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi pelajar tersebut. Usaha berterusan yang dilakukan oleh kerajaan ialah tiada dikenakan sebarang bayaran bagi kemasukan murid di sekolah kecuali bayaran bagi PIBG sekolah. Implikasinya kepada guru sentiasa memberi sokongan dan semangat mengajar tanpa ada pilih kasih antara murid-murid seperti murid kelas hadapan dan murid kelas belakang. Pendidikan ialah pelaburan terbaik bagi membina masa depan negara yang cerah. Kementerian Pendidikan akan terus menerima peruntukan terbesar iaitu sebanyak RM55.6 bilion berbanding RM52.6 bilion. Bantuan awal persekolahan selama ini telah meringankan beban ibu bapa berpendapatan RM3,000 ke bawah untuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bermula tahun ini, bantuan awal persekolahan ataupun BAP telah dinaikkan kepada RM150 berbanding RM100. Dan bagi tahun harapan 2023, sukacita diumumkan bantuan awal persekolahan akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapanya. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak bersekolah, maka mereka layak menerima BAP sebanyak RM450. InsyaAllah, bantuan ini akan disalurkan pada Januari 2023 dan diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang menyara anak-anak bersekolah. Peruntukan disediakan untuk BAP ini adalah sebanyak RM825 juta, iaitu jauh melebihi peruntukan tahun ini sebanyak RM450 juta. Yang kedua, kualiti antarabangsa. Memandangkan kini pendidikan di negara kita sudah pun ketinggalan begitu jauh dengan negara-negara luar. KPM menyarankan agar penerapan mata pelajaran sains dan matematik di sekolah dipertingkatkan dari tahun ke tahun bermula seawal sekolah rendah. Implikasi yang kita dapat daripada tadi ialah guru boleh mencari idea cara pembelajaran dilakukan daripada negara-negara luar seperti Jepun dan Korea Selatan sekaligus dapat diaplikasikan sewaktu pembelajaran di dalam kelas. Kita dapati kita bagus di matematik dan juga kita juga bagus di sains, tapi kita agak mendatar sedikit di bahagian bacaan. So, jadi kita kena pasti, maknanya untuk akan datang ni kita kena berikan perhatian yang khusus untuk mempertingkatkan kita punya pelajar-pelajar kita komponen dari segi bacaan itu. Itu macam kita punya. Pada tahun ini juga ya, kalau kita lihat pada aspek bacaan itu ataupun merakyatkan sifat membaca dan meramaikan lagi kalangan rakyat Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk kembali baca, kita ada banyak kempen di mana kempennya antaranya menjadikan Malaysia ataupun Kuala Lumpur sebagai kota buku, mari membaca dan sebagainya. Zakat membaca. Tetapi jadi maka betul lah kempen yang akan dijalankan tu. Pelaksanaannya? Cuma sekarang bila kita sebut umpat jayang ini menarik ini, menarik. Bila kita dapati sebenarnya bila dalam PISA ni yang kita lihat itu bukan readingnya itu tetapi kemahirannya itu. Kita dapati kemahiran membaca yang diperlukan dalam PISA itu berbeza dengan kemahiran membaca yang kita senang membaca. Sebagai Ketiga, equity kepada semua murid. KPM berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan murid luar bandar. Tahap sosioekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang tahun 2020. Faktor utama yang menjadi masalah kepada pencapaian jurang murid ialah faktor kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Ada yang mengatakan seseorang yang tinggal di kawasan bandar lebih ke hadapan terutama dalam bidang teknologi berbanding kawasan luar bandar.
Implikasinya, guru perlu bersikap terbuka dengan memandang positif kepada murid-murid sama ada mereka mahir atau tidak kepada sesuatu kemahiran tersebut. Jika mereka tidak mahir, bimbinglah mereka seiring dengan rakan-rakan mereka yang lebih lain. banyak bantuan kewangan dapat disalurkan kepada keluarga pelajar yang tidak berkemampuan menanggung kos ke Menara Gading. Ini kerana yuran pengajian yang tinggi juga dilihat antara faktor penyumbang ramai lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM enggan menyambung pelajaran. Menurut Presiden Muafakat Keluarga Prihatin Malaysia, Datin Sri Ismailina Ismail, ramai pihak boleh mainkan peranan bagaimana membantu golongan ini selain menyalurkan informasi terbaik berkaitan pendidikan selepas SPM. Ada juga kes-kes yang mana mereka melihat persiapan untuk masuk saja tu mengambil belanja yang amat banyak. Kita faham bahawa kerajaan telah melakukan sebaik mungkin dengan menyediakan insentif-insentif. Tetapi saya fikirkan baik sekiranya dapat duduk kembali untuk melihat apa lagi yang boleh dibantu kepada golongan-golongan ini. Namun saya juga ingin mencadangkan agar kita ada banyak NGO, kita ada banyak agensi. Connectivity antara peranan NGO adalah untuk mencari mengenal pasti mereka-mereka ini dan juga menghubungkaitkan mereka dengan peluang-peluang yang ada, bantuan-bantuan yang ada di pihak kerajaan dan agensi. Dan juga peranan agensi dan kerajaan bila mana ada peluang-peluang ini yang disediakan, insentif-insentif ini yang disediakan, harus informasi itu sampai kepada stakeholder, sampai kepada mereka-mereka ini. Dalam berita itu, Ismailina menegaskan golongan pempengaruh media sosial perlu berhenti mempengaruhi anak muda dengan perkara negatif sehingga ramai yang enggan sambung pelajaran kerana lebih suka mengejar populariti. Bila mana kita ada pendidikan, kita ada sijil, kita akan boleh berfikir dengan lebih strategis, boleh berbincang, ada network untuk berbincangkan apa alternatif yang boleh kita lakukan. Tetapi inilah yang saya maksudkan bahawa sepatutnya kita bagi mereka, saya ingin mengajak kepada influencer, kepada selebriti digital yang berada di luar sana, marilah kita bersama-sama melihat kepada bukan hanya pada masa 5 tahun di depan atau 2 tahun di hadapan, tetapi melihat kepada masa depan kita, keluarga kita, komuniti kita dan masyarakat kita, negara kita dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Marilah kita menjadi komuniti yang lebih prihatin dan bertanggungjawab dan membuat konten-konten yang positif. Keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Apa yang saya boleh terangkan di sini, kita sudah tidak lagi hidup dalam zaman di mana sekolah bernekula telah pun diasingkan mengikut kaum. Kita berada dalam zaman di mana setiap sekolah terdiri daripada pelbagai kaum meskipun masih wujud sekolah seperti SJKC dan SJKT. Walau bagaimanapun, jurang antara kaum sesama murid di sekolah masih terbatas. Jadi, guru memainkan peranan penting dengan menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati terhadap agama tanpa menyentuh isu sensitiviti antara kaum. Sukan dan budaya penting dalam pembangunan aspek kerohanian masyarakat. Selain bentuk pertandingan, ia juga satu wahana yang ampuh dalam menyemarak kebenekaan dalam kalangan rakyat dan rencam kaum dan agama. Pentadbiran akan menumpukan program perpaduan yang berlandas ke penerapan nilai murni antara kaum, diberikan kepada program sukan, kebudayaan, kesenian di peringkat sekolah dan komuniti, dan belia bagi memastikan penglibatan belia dan semua jenis sekolah secara silang budaya. 20 juta ringgit disediakan bagi maksud tersebut. Program ini, kerajaan akan menyediakan dana geran padanan 50 juta ringgit bagi mendorong penajaan sektor swasta untuk program sukan, khususnya sukan berteraskan perpaduan. Terakhir ataupun yang kelima, pelaksanaan bercekapan tinggi. Kerajaan hanya dengan menggunakan pembelanjaan bajet tahunan untuk menambah baik kemudahan di sekolah seperti
paparan hablus cair atau kristal cair iaitu LCD supaya pembelajaran di dalam kelas lebih efektif. Implikasinya, guru perlu lebih bertanggungjawab dan tekun terhadap keberhasilan serta kemenjadian murid-murid. Sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, perlulah mempunyai ciri-ciri sasah yang baik. Antara ciri-ciri sasah yang baik ialah konsep kendiri positif. Sebagai seorang guru, perlulah mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri. Yang kedua, dapat memotivasikan orang sekeliling dengan perkara yang positif. Kenapa kita sebagai guru perlu mempunyai pemikiran yang positif? Tujuan utama kita untuk berfikiran positif supaya murid-murid kita akan berasa senang hati untuk datang ke sekolah bagi menimba ilmu. Di sini juga saya mahu mengingatkan fungsi otak untuk menggerakkan semua sel-sel yang terdapat pada badan kita. Jadi, otak yang positif mempengaruhi seseorang itu supaya berkelakuan baik. Seterusnya, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini bermaksud guru sentiasa mempamerkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Setinggi mana pun ilmu yang kita ada tetapi kita tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak ada sesiapa pun yang akan meletakkan kepercayaan kepada kita. Tugas guru mestilah sentiasa menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia terutama di dalam kelas dengan mengajar beberapa nilai-nilai murni seperti tolong-menolong dan hormat menghormati. Guru juga perlu menggunakan bahasa yang sopan ketika mengajar. Ciri-ciri sasar yang seterusnya ialah penyayang. Sebagai seorang guru mestilah mengelakkan sifat pilih kasih antara murid dan perhatian terhadap masalah murid. Maksud penyayang di sini ialah guru itu berfikiran terbuka kepada murid-murid untuk memberi peluang mereka bercerita berkenaan dengan tekanan maupun masalah yang mereka alami. Guru juga perlu menjadi orang yang mereka paling dipercayai tanpa sebarang keraguan dan tidak boleh menceritakan semula kepada rakan guru yang lain. Jika kita dapat mengenal isi hati anak murid kita dengan lebih mendalam, sudah pasti murid akan berasa disayangi sekaligus berasa seronok untuk pergi ke sekolah. Tegaslah bahawa pentingnya kita mewujudkan hubungan yang mesra dengan murid-murid. Selain itu, guru juga perlu berdedikasi seperti berkorban masa dan tenaga demi anak muridnya. Guru yang cemerlang ialah guru yang komited dengan tugasan mereka dengan membahagikan masa dan tugasan maupun masa bersama keluarga di rumah. Kerjaya sebagai seorang guru semestinya memerlukan pengorbanan yang tinggi. Antaranya ialah masa untuk membuat kelas tambahan di luar waktu persekolahan, terutama pada mereka yang mengambil peperiksaan awam. Seterusnya, pengorbanan wang ringgit untuk menyediakan latih tubi, bahan pembelajaran yang kreatif serta mengadakan program-program motivasi bersama penceramah luar. Kita boleh lihat tidak terkira banyaknya pengorbanan guru demi mendidik anak bangsa. Akhir sekali ialah guru yang berketerampilan. Guru yang berketerampilan membawa maksud mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi sebelum mengajar kepada murid-murid. Seorang guru perlu menunjukkan dirinya berkebolehan dalam semua bidang, terutama dalam bidang ilmu. Meniti era kemodenan ini, guru perlu berusaha untuk menjinakkan diri menggunakan semua jenis produk digital dalam proses pengajaran dalam kelas. Menjadi tugas guru untuk merancang strategi dengan menggunakan produk digital supaya pengajaran menjadi lebih kreatif dan menarik perhatian murid-murid. Keterampilan juga merupakan kebolehan guru untuk mengukur keupayaan murid-murid yang kehadapan maupun yang lemah.